Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-155. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini agak-agak menarik sebab jarang kan anda dengar pasal golongan Ahlullah. Okey, hari ini Soleha nak share dengan anda siapakah itu golongan Ahlullah dan bagaimana ciri-ciri mereka yang digelar sebagai Ahlullah ni. Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong sharekan dan juga kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okay, thank you yang tolong share, thank you yang tolong seru, yang komen, yang like. Alhamdulillah. Okay, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, thank you dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam dari awal hingga akhir hingga kini ni. Alhamdulillah. So, siapakah golongan yang disebut sebagai Ahlullah? Golongan Ahlullah ni adalah mereka yang merupakan kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat-sangat menjaga Al-Quran dan sangat-sangat menjaga ibadahnya hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So, mereka disebut sebagai golongan Ahlullah kerana hidup mereka hanya dipenuhi dengan urusan akhirat, tak ada fikir keduniaan, dan mereka ni selalu mementingkan serta menjadikan Al-Quran tu sebagai kawan karib dia. Sentiasa berdamping dengan Al-Quran setiap hari. So ini adalah golongan Ahlullah. Ataupun disebut juga sebagai golongan Ahlul Quran. Golongan Ahli Quran. Golongan Allah terdiri daripada mereka yang sangat-sangat menjaga hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan akhirat sebagai fokus utamanya. So, bagaimana kita nak menjadikan diri kita ni sebagai Ahlul Quran? Orang yang menjadikan dirinya sebagai Ahlul Quran, insya-Allah dia akan membaca, mengamalkan, menghafaz Al-Quran dengan cara-cara yang sangat terbaik ikut kemampuan dirinya. Dan dari kecil telah dididik untuk mendekati Al-Quran, mengenal huruf-huruf, and then kemudian membaca surah-surah lazim. Dan yang paling special adalah golongan Ahlullah ni adalah mereka yang menghafaz ayat Al-Quran, menjadikan Al-Quran ni seperti kawan karib dia. Dia tak akan pernah tinggalkan Al-Quran seumur hidupnya. Beruntunglah. Sebab tu beza. Orang yang membaca Al-Quran dapat pahala, orang yang menghafaz Al-Quran pun dapat pahala. Cuma bezanya baca dengan hafal, pahalanya berbeza. Dan sudah tentu orang yang menghafal Al-Quran pahalanya lebih berganda-ganda. Tetapi jangan kita cakap diri kita tak mampulah nak hafal Al-Quran, tak mampulah nak baca Al-Quran ni, satu Al-Quran ni nak habiskan. Biarlah kita
orang kata jangan tinggalkan semua kalau kita tak mampu buat semua. Ikut kemampuan kita. Kalau kita hari ni mampu untuk membaca satu hari satu juzuk Al-Quran, satu hari satu muka surat, just lakukan je. Lakukan je secara istiqamah. Kerana kita seboleh-bolehnya nak menjadi pilihan Allah, menjadi golongan ahlullah, menjadi golongan kesayangan Allah yang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So sangat-sangat beruntung mereka yang direzekikan untuk menghafal Al-Quran. Dan sebab itu, anak-anak kita yang masih kecil tu memang elok dilatih untuk menghafal sejak dari kecil. Sebab kalau nak bermula daripada umur macam Soleha sekarang ni, sudah tentu hati kita dah kotor dah, hati kita dah keras dah. Berbanding dengan kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tu, otak mereka ibarat span. Span kalau diserap dengan air mudah kan masuk. Elok je terserap elok. Macam tu juga dengan fikiran mereka, hati masih bersih, tak ada dosa, hati suci murni. Sebab kanak-kanak yang belum balik, memang mereka masih belum ada dosa. Sebab tu sangat disarankan untuk memulakan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, belajar solat, mengingati Allah, zikrullah, mengenal ilmu-ilmu Allah adalah bermula daripada kecil. Jangan bila dah tua bangka ni, bukanlah tak boleh, tetapi agak struggle lah berbanding dengan kanak-kanak yang baru, yang dah lama bermula daripada kecil. Kalau nak dibandingkan dengan umur kita yang dah tua-tua ni, yang dah berusia, agak sukar lah kalau nak dibandingkan dengan mereka. Tetapi andai kita sekarang ni tajwid pun kita belum pandai, kita tak pandai nak mengaji lagi, kita kata merangkak-rangkak, lebih baik kita belajar. Lebih baik kita belajar daripada kita tak tahu mengaji langsung. Bermula dengan apa yang kita tak tahu tu, step by step. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan kelebihan orang yang ahlullah ni, InsyaAllah hatinya akan tenang dan sentiasa bersih. Sebabnya orang yang menjaga Al-Quran ni memang hatinya sangat-sangat bersih. Hatinya sentiasa, orang kata, tak ada nak bersangka-sangka buruk dengan orang. Macam kalau kita ni kan orang biasa kan selalu mesti dia ni mengata aku. Tetapi orang yang menjaga Al-Quran ni tak ada sedikit pun sangkaan dia nak mengata orang, nak mengutuk orang. Sebab dia tahu hati dia tu sentiasa dicucikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan tu. Itulah yang berbalik pada cerminan hatinya, insya-Allah. Dan orang golongan ahlullah ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari akhirat, mereka akan mendapat darjat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang hafal Al-Quran je, di situlah Allah memberikannya syafaat, naungan di hari akhirat, ada kelebihan-kelebihan dia, dan insya-Allah bakal menjadi ahli syurga, insya-Allah. Dan kita lihatlah situasi di Malaysia sendirilah. Golongan tahfiz Al-Quran ni kita lihat sebagai tetamu VVIP waktu dekat dunia. Sebab tu bila kita lihat golongan tahfiz ni, macam tenang je kan hati kita. Kita rasa seronok je, rasa bahagia je berada dalam kalangan mereka. Contohlah kalau kita buat majlis khas untuk anak tahfiz kan, majlis anak yatim, anak tahfiz, mereka ni adalah golongan yang sangat Allah angkat darjat mereka. Sebab tu kita tak boleh nak memperlekehkan mereka, kita tak boleh nak mengata mereka, tak boleh nak mengutuk mereka. Dan kita sangat-sangat beruntung kerana ramai orang di sekeliling kita yang mampu untuk hafal Al-Quran. Dan kita bergaul dengan mereka, bina hubungan mesra dengan mereka. InsyaAllah bila kita jaga hubungan kita dengan mereka, itulah sahabat soleh yang kita ada nanti. Moga-moga bila kita bina hubungan dengan mereka, mereka akan ingat kita dan sebut kita di hari akhirat kelak. Ingat nama kita, akan sebut nama kita. Kalau kita tak mampu nak hafal macam dia, bersahabatlah dengan dia. Tiru basi apa yang mampu untuk kita tiru basi. Contoh, dia boleh baca Al-Quran, kita pun nak jadi macam dia, baca Al-Quran hari-hari. So mereka yang golongan ahlullah ni ataupun ahlul Quran, mereka adalah tetamu VVIP Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Bukanlah golongan datuk, bukanlah golongan pemimpin yang tinggi-tinggi pangkat darjat tu, tetapi
Allah mengangkat tinggi golongan yang hafal Al-Quran dan juga golongan Ahlul Quran ni adalah mereka tetamu VVIP Allah selama-lamanya. Di dunia tetamu VVIP, di akhirat kelak adalah bakal ahli syurga insya-Allah. Okey, dan seterusnya. Kalau kita lihat, kalau anda akan lihat wajah mereka yang menghafal Al-Quran ni sangat berseri-seri. Lain air muka dia. Tengoklah siapa kalau ada anak tahfiz. Lain kan wajahnya, berseri, bercahaya. Walaupun kulit wajahnya tak putih tetapi ada manisnya dekat situ. Dah ada orang perasan pula Tupi Solehah ni. So golongan tahfiz Al-Quran ni orang kata sedap lah mata memandang. Ada nur, cahaya. Dekat dunia dah bersinar-sinar, lagilah dekat akhirat bersinar-sinar kan. Macam suami solehah lah. Tak adalah kulit tu putih. Tak adalah orang kata, tak adalah nak kata handsome lah juga. Tetapi apa yang nak digambarkan kat sini, Allah sangat memancarkan riak wajah yang orang kata sedap mata memandang, berseri-seri, bersinar-sinar dekat dunia ni. Berbeza dengan golongan orang biasa. Berbeza golongan orang biasa. Ada pula orang jeling-jeling kita kan. So tak bolehlah nak puji lebih-lebih. So last kali, orang yang Ahlul Quran ni, orang yang Ahlullah ni sangat disayangi Allah, sangat disayangi orang sekeliling, orang kasih dekat dia, dan insya-Allah memang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini adalah golongan ahli syurga. Contoh kalau kita lihat sebelum ni pernah berlaku kejadian madrasah tahfiz terbakar kan, kalau tak silap Solehah, dekat KL hari tu, dekat Keramat. Dekat Keramat lah lebih kurang macam tu kan. Kan banyak kan pelajar tahfiz yang terkorban, dan mereka ini adalah golongan yang syahid dunia akhirat. Kerana mereka salah seorangnya adalah golongan Ahlullah, menghafaz Al-Quran, kemudian matinya dalam husnul khatimah, dalam kebakaran. Kebakaran terbakar kan. Dan insya-Allah kematian mereka sangat dicemburui dan merupakan mati syahid. Orang yang sangat menjaga Al-Quran, orang yang sentiasa berjihad fisabilillah, sangatlah dicemburui. Confirm mereka ni adalah mereka bakal menjadi ahli syurga. So kita ni, yang manusia biasa ni, jangan kita rasa merendah diri, terus gapai redha Allah. Kalau kita tak mampu nak hafal Al-Quran, kita buatlah perkara kebaikan lain. Banyakkan sedekah ke, berbuat bakti kepada orang tua ke, lagi menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. So banyak pintu syurga yang disediakan khas. Rajin berpuasa, ada pintu dia. Rajin menuntut ilmu, ada pintu dia. Yang kurang marah-marah serta memaafkan, ada pintu dia. Yang berbakti kepada kedua ibu bapa pun ada pintu khasnya. So kalau kita tak mampu nak hafal Al-Quran, tak apalah, sekadar kita baca Al-Quran. Mana-mana yang boleh hafal surah Yasin ke, surah Al-Waqi'ah, surah-surah Ar-Rahman dan sebagainya, yang surah-surah basic tu, surah Al-Mulk tu, insya-Allah hafal dan jadikan amalan harian kita. Sebab segala apa yang kita hafal, kalau kita tinggalkan, Allah sangat murka dan laknat kita. Sebab tu apa yang kita hafal ni terus kita hidupkan dalam kehidupan harian kita. Jangan tinggalkan, jangan lupakan apa yang telah kita hafal, kerana itulah jantung kita punya nadi kehidupan kita. Kalau kita nak bahagia, kita cari bahagia tu melalui penawarnya, melalui Al-Quran, ayat Al-Quranul Karim, insya-Allah. So semoga anda semua terpilih untuk menjadi golongan Ahlullah, VVIP Allah di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.